yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang cukup besar. Tetapi ya Allah, kita memohon mudah-mudahan kita benar-benar berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, dan kita memenuhi kepada malam-malam daripada Ramadan itu dengan malam-malam yang penuh dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berpesan juga kepada orang-orang perempuan yang sebenarnya mereka ada kedudukan yang cukup istimewa di dalam Ramadan, yang mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menyediakan ibadah kepada orang yang berbuka itu, dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka. Ini peluang yang sentiasa ada kepada orang perempuan khusus. Mereka menyediakan ibadah untuk suami dan anak-anak. Akan kadang-kadang suaminya bawa balik tetamu dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang itu untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran yang disebutkan. Betul, orang perempuan ini sebenarnya beruntung. Tinggal lagi kerana orang perempuan hari ini tak bersyukur yang dia perempuan, sebab dah tak tahu bahawa sebenarnya untungnya jadi orang perempuan berbanding orang lelaki. Tapi ada juga yang sampai-sampai nak jadi orang perempuan pun ada. Sebab orang perempuan ni adalah yang paling mudah sekali. Sehingga ketika mana Sayyidatina Zainab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini adalah perempuan yang mewakili perempuan yang aku kenal dan perempuan yang aku tak kenal. Aku nak tanya kepada kamu, ya Rasulullah, kami ini adalah orang yang sentiasa terperangkap dengan 4 dinding, iaitu daripada rumah. Kami duduk rumah, tak masa menguruskan anak-anak, masa menguruskan suami. Kami tak berpeluang seperti orang lelaki nak pergi berjihad di jalan Allah. Kami tak berpeluang untuk nak pergi ke masjid selalu. Kami tak berpeluang untuk bersama denganmu, ya Rasulullah. Banyak daripada amal-amalan yang kami tak dapat seperti mana orang-orang lelaki berbuat untuk mendapatkan ganjaran yang cukup besar. Nabi ketika dengar soalan itu, Nabi sebut kepada para sahabat, ada tak soalan yang lebih hebat daripada itu? Tak ada. Ini soalan yang paling hebat. Sebab yang dicemburui, yang diingini adalah akhirat, adalah ganjaran akhirat. Yang hari ini minta maaf orang perempuan yang dia nak hak kesamaan itu adalah dunia. Laki nak banyak bunuh, nak banyak bunuh, nak banyak perempuan, nak banyak perempuan, semua dia nak. Sehingga kan kalau kita tak bagi dia buat begini dan sebagainya, Islam ini adalah diskriminasi. Diskriminasi apa? Memang itu yang Allah SWT yang mencipta kepada manusia mengetahui tentang hak-hak yang telah diletakkan oleh Allah SWT. Sedang mereka juga berbuat demikian juga. Dalam Olimpik tengok, ada tak 100 meter lelaki dan perempuan sekali? Tak, lelaki, perempuan, kenapa tak campur sekali? Hak persamaan. Oh, tak boleh, tenang, tak tahu juga dia. Islam yang mengatur kepada kita katakan jangan dinilai dengan pandangan mata kita, jangan dinilai dengan diri kita, akal dan sebagainya, tapi dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW jawab ketika itu. Kata Nabi, selagi kau taat kepada suami, menjaga maruah dirimu, mendidik dengan anakmu dengan baik, menjaga rumah tangga dengan baik, maka kamu akan mendapatkan semua ganjaran kebaikan yang dibuat oleh suami. Senang. Suami dia pergi surah At-Taqwa, dia tak berkesempatan. Kalau dia berkesempatan, alhamdulillah, dia tak berkesempatan kerana sibuk urusan rumah tangga. Dia dapat ganjaran jamaah suami. Dia mendapat ganjaran untuk dengar dalam majlis ilmu. Dia mendapat apa saja yang dapat suaminya, dia dapat. Dia tak buat. Sebab itulah kalau kita jadi isteri, galak-galakkan suami ni pergi dari majlis taklim. Bang ada ni, dia jadualkan. Sebab dapat ganjaran ni. Orang perempuan, kalau dia nak puasa sunat, tengok, dia kena minta izin kepada suaminya. Bang, itu saya nak puasa sunat. Kalau suami dia kata jangan, alhamdulillah. Sebab apa? Dapat 2 pahala. Pertama taat kepada suaminya, kedua dia niat tadi sudah dapat. Kok kita tak dapat lagi? Dia kena buat. Untungnya menjadi seorang perempuan itu. Nah, Ramadan ini pula, dia menyediakan wadah, dia masak, dia uruskan semua ganjaran dari puasa suami, anak dan sebagainya dia akan dapatkan. Jangan duk bagi dengan janda-janda itu. Jangan bagi ganjaran kepada itu. Bagi kepada orang-orang juga di jalan ganjaran. Uang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada itu. Di waktu sahur, kejutkan kepada suami, anak-anak. Sambil dia siapkan sahur, suami dia tahajud. Bang, tahajud. Saya nak sediakan makanan sambil dia siap. Suami tahajud dapat tahajud. Apalagi kalau sebelum dia bangun tadi, dia tahajud sebelum dia makan, tahajud dulu dapat lagi.
Kan di dalam nafkah pun kan kita wajib kita beri kepada mereka, kita tak wajib kepada kita. Bahkan kalau dia lebih daripada kita, dia boleh sedekah pula kepada suami. Tanya kepada Nabi SAW, boleh tak aku bersedekah kepada suami? Boleh, kata Nabi, bahkan kamu dapat 2 pahala. Kena pertama bersedekah, yang kedua kena dari suami. Ini orang perempuan yang kelebihan, yang sepatutnya dia berbangga, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang itu menjadi kita dalam Ramadan. Akhirnya tuan-tuan, ikhlaskanlah niat kita dalam Ramadan ini. Dan keikhlasan inilah sebenarnya cara terakhir, teknik terakhir yang akan dimusnahkan oleh syaitan ataupun iblis kepada kita, yang dipupuk sebelum Ramadan supaya tidak ikhlas. Dia pupuk sebab dia akan dirantai, tapi dipupuk sifat kesyaitanan, sifat-sifat ketidakikhlasan itu dipupuk daripada sebelum supaya membawa kepada Ramadan. Senang ceritanya, tengok, ini keikhlasan ini yang sebenarnya akan memusnahkan kalau tidak ada keikhlasan. Seorang syekh 20 tahun puasa Senin Khamis, tak pernah tinggal. Iblis dia mana selesa, dia tak pernah akan selesa dengan orang-orang yang beramal ibadah. Mesti mencari usul untuk nak gagal. Sehingga apabila Iblis dipikir, macam mana aku nak gugat kepada puasa ni dah 20 tahun. Kalau aku pergi kat dia, puasa ni pernah susah 20 tahun nak puasa lah, tak akan tergugat. Jadi buat macam mana? Oh, dia ada rancangan. Dia buat macam mana? Dia menjadi manusia. Jadi seorang musafir ketuk pintu, Assalamualaikum. Musafir, saya puasa, boleh tak saya menumpang di rumah dan berbuka di rumah ni? Ketuk pintu, tak masalah, datang, Masya Allah. Orang musafir satu hari berpuasa pula, nak jamu, dapat pahala. Masuk silakan. Masuk sembang kita. Ketika minta izin, dia nak pergi sediakan tuadah. Dia mula sedar. Ya Syekh, cepat sikit ni, saya lapar ni. Sabar, tak apa, kita kena sabar ni. Ya Syekh, kemudian lagi sekali. Ya Syekh, cepat sikit. Saya ni penat tau, saya musafir, puasa lagi. Syekh ni dah lain dah. Yang ketiga, ya Syekh, puasa tau, lapar puasa. Apa kamu ni puasa-puasa, saya 20 tahun dah puasa tau tak? La tuqinu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah SWT, sedekah pun begitu juga. Jangan kamu membatalkan, memusnahkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan kepada orang lain dengan kita. Dia dah tadi dah sedekah berapa dah, tapi 20 tahun yang dulu dia tu tak berapa. Dia alhamdulillah berjaya sekarang itu aku yang habis ni, rugi. Sedangkan daripada 20 tahun tadi, orang tadi mungkin buat sedekah pula, amal baik, semua dia dapat, siapa pusing. Tapi kerana perkataan yang disebutkan tadi, hilang keikhlasannya, habis amalan. Inilah yang kita nak pelihara dalam hidup kita, keharusan daripada apa yang kita sebutkan, supaya kita menjadi mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ingin untuk kita dalam Ramadan ini benar-benar ikhlas kepada Allah, harapan kepada Allah, banyak menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar ingin untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita nak jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi yang semaksimal, yang terbaik mungkin, tuan-tuan. Inilah yang sepatutnya kita azam di dalam diri kita ini apabila menempuh kepada Ramadan itu, tanpa kita mempersia-siakan walau sedikit pun masa yang ada di dalam Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan puasa dengan yang terbaik, memberikan kita tenaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendirikan malam di malam dengan memberikan kepada Allah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, peliharalah pandangan kami dari pandangan yang bukan-bukan. Ya Allah, peliharalah lidah kami dari mengatakan perkara yang tidak diredai oleh Allah, daripada tangan kami bertindak daripada tindakan yang tidak baik. Ya Allah, langkah-langkah kami jangan kau langkahkan tempat yang tidak diredai olehmu. Ya Allah, ya Allah, peliharalah seluruh daripada anggota badan kami. Ya Allah, bahkan lintasan-lintasan keinginan hati kami. Ya Allah, kau jaga dan peliharalah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengharapkan rahmat-Mu. Ya Allah, kami mengharapkan maghfirah keampunan-Mu. Ya Allah, kami mengharapkan keredaan-Mu. Ya Allah, kami mengharapkan daripada-Mu rahmat. Ya Allah, ya Allah, bukanlah dosa-dosa kami semua. Ya Allah,
ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya dosa kami cukup besar dan Engkau maha besar ya Allah dengan pengampunan-Mu ya Allah. Sesungguhnya dosa kami maha luas ya Allah, maka Engkau yang lebih kuat daripada itu keampunan-Mu ya Allah. Berikanlah keampunan kepada kami ya Allah. Begitu juga kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kalau sekiranya mereka telah meninggalkan dunia ini ya Allah, berikanlah keampunan kepada mereka ya Allah dari kekurangan mereka ya Allah. Kalaupun mereka pernah cuai di dalam kewajiban kepada-Mu ya Allah, tidak lain kerana sibuk menguruskan kami ya Allah. Kalaupun mereka pernah terlanjur berbuat benda yang Engkau tak suka ya Allah, itu tidak lain adalah untuk mencukupkan kepada kami ya Allah. Kalaupun mereka ketika itu dalam keadaan lalai kepada Kamu ya Allah, kerana mereka sibuk menguruskan kami ya Allah, kami sayang kepada mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah, luaskanlah hukum mereka ya Allah, tempatkan mereka dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Itu juga zuriat-zuriat kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan saleh dan salihah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menjejak orang-orang yang saleh ya Allah, jadikan mereka anak yang saleh dan salihah, yang akhirnya di yaumul qiyamah mereka juga akan memberikan syafaat kepada kami sebagai orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kurnia Ramadan ini yang agung ya Allah. Jadikanlah kami sawabihi wa gawabihi ya Allah. Jadilah kami diberikan rezeki untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah, untuk mendapatkan ganjaran yang besar di sisi-Mu ya Allah. Kau pilihlah aku ya Allah, Kau pilihlah kami ya Allah, Kau pilihlah kami semua ya Allah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Malam yang Kau janjikan dengan kelebihan yang luar biasa ya Allah. Berikan keampunan-Mu ya Allah, berikan rahmat-Mu ya Allah, jauhkan kami dari azab-Mu ya Allah, masukkan kami ke dalam surga ya Allah, mahsyarkan kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah daripada bendera-Nya ya Allah. Kami selamatkan daripada timbangan-Mu ya Allah, selamatkan kami dari sirat ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bila hisab ya Allah. Tempatkan kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihidayah waj'alna mimman yasari'u fil ridha wa la tuwallina waliyal siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di akhirnya ingin untuk saya berikan sedikit faedah daripada kita ketika dalam Ramadan. Di antaranya yang disuruh oleh baginda Rasulullah membanyakkan doa yang selalu sepatutnya kita sedar ulang-ulang adalah 4 perkara. Yang pertama adalah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Yang keduanya astaghfirullah, istighfar. Yang ketiganya minta syurga, dan yang keempatnya adalah minta lindung daripada neraka. Yang kelima adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah untuk ketika mana dalam keadaan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Katakan oleh baginda Rasulullah SAW, mintalah 2 perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Sebutlah 2 perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Yang keduanya ada istighfar, astaghfirullah. Kemudian 2 perkara yang sangat kau inginkan, iaitu nas'alukal jannata, kami minta surga ya Allah, dan kita minta untuk jauh dari neraka, wa na'udzubika minan nar. Jadi saya kalau dulu diajar di Indonesia, cara-cara daripada para ulama kita ajar kepada kita dulu, kita ajar untuk kita baca doa itu setiap waktu, tapi terkhusus waktu sebelum berbuka. Sebelum berbuka kita disunahkan untuk tunggu di depan wadah, jangan tunggu depan TV. Ini biasanya dekat-dekat buka ni lah rasa penat tu, nak rasa gegap, jadi nak hilangkan daripada tu, kita tengok TV. Akhirnya tu kita kata pahala tu, patutnya kita letak penjualan, kita baca doa. So, saat itu juga saat yang mustajabah. Apa doanya yang biasa diajarkan kepada kita? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la
عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Doa ulang 3 kali ulang ya Karim, ulang lagi sehinggalah azan. Allah saat-saat mustajabah doanya aku yang kita ucapkan ketika itu, masa kita akan penuh dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita boleh kat rumah tu, kita kumpul anak dan isteri kita sebelum buka itu, nah kita baca sama dulu. Sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau di pondok-pondok, kalau di pesantren, kita cari sana pun itu duduk depan juadah tu orang. Kalau di sini mungkin berbuka dekat masjid ni, itulah. Sebab minta maaf ya, kalau kita tak buat yang tu, kita akan cerita. Bila-bila dekat masjid, belum buka ni, dah kumpul kan, tak ada zikir. Macam mana cerita? Cerita ni kadang-kadang dia minta maaf ceritanya. Cerita yang akhirnya menghilangkan pahala. Tapi kalau kita, jom kita baca sama-sama, tak ada peluang nak cakap lah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Itu lagu sajalah, itu lagu-lagu biasalah. Tapi kalau nak tukar lagu apa, saya tak tahu lah, pulang lah. Tapi maknanya kandungannya. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh amalkan doa itu sekurang-kurangnya sebelum berbuka tadi, kita ambil masa 10 minit, 15 minit sebelumnya kita baca ulang. Dan insyaAllah kita berbuka tadi dengan penuh keberkatan. Yang insyaAllah kata Nabi SAW, orang-orang yang berbuka puasa ini adalah orang yang gembira ketika berbuka dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kalau sekali terpanjang, sekali penat mendengarkan sebagainya. Tetapi tidak lain dan tidak bukan kesalahan ini saya tunjukkan kepada diri saya sendiri untuk benar-benar mengenal akan pada Ramadan itu, dan mudah-mudahan faedah itu dapat diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan hadir dalam majlis ini. Secara lain untuk kita berkongsi sama-sama. Kalau kita disebutkan ada yang ucapan yang lebih baik daripada yang didengar, akan tetapi semuanya kita berusaha untuk yang lebih baik daripada apa yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita saling ingat-ingatkan di antara satu sama lain, berpesan-pesan kepada kebaikan-kebaikan itu, dan juga untuk kita tolong-menolong di atas dasar diri wa taqwa, dan jangan sampai kita tolong-menolong di dalam semua perbuatan dalam dosa dan juga perbudahan. Inilah yang sebenarnya yang perlu kita tanggungjawab kita. Lagi apabila kita hidup berjiran bersama-sama ini, hidupkanlah daripada kejiranan yang telah pun disebutkan oleh Islam untuk kita jaga kepada hak-hak kejiranan itu, dan kita teruskan budaya yang telah dibudayakan oleh orang-orang tua kita di dalam Ramadan, khususnya untuk memberi dan pesan-pesan di antara satu sama lain. Walaupun budaya itu nilainya budaya, akan tetapi menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya-Allah dengan itulah kita akan dapat untuk bersatu di antara semua lain. Akhirnya saya nak tutup sikit supaya saya tak tahu kat sini ni tarawih berapa rakaat ni? 20 Sebab saya nak cakap sebut ni ringkas. Sebenarnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia asaskan 20 rakaat tarawih, kerana dia lihat para sahabat dia semayang sendiri-sendiri. Sana sahabat solat sama semakin ramai. Bukan yang ketika itu futuhat, buka kota ramai, orang datang menyenyak ramai. Semakin ramai semakin penuh. Masing-masing buat masing-masing. Kenapa yang dibuat 20 rakaat itu? Akan dasar apa? Pertama, memanglah ini sahabat yang dekat dengan Nabi. Pastilah dia lebih mengenal kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan dia nak buat-buat. Satu. Yang keduanya, atas dasar untuk menyatukan. Dia kata kalau ini terlalu susah, nanti kan jadi pertikaian, akan jadi macam ni. Dia pun buat, dia kata kita buat 20 yang sederhana. 20 rakaat secara berjamaah, dengan niat untuk maslahatnya, untuk sama-sama bersatu. Tiba-tiba hari ini dengan sebab itu jadi berpecah tarawih. Yang asas oleh Sayyidina Umar itu untuk menyatukan. Kenapa tarawih yang tiba-tiba menjadi satu perpecahan kepada kita? Ini adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya Ramadan menyatukan, bukan untuk berpecahkan. Tarawih itu untuk menyatukan, bukan untuk berpecahkan. Jadi oleh kerana itu terpulang kepada mereka. Tapi ala kulihat yang kita katakan matlamat yang dibuat oleh Sayyidina Umar itu adalah untuk menyatukan. Tapi janganlah sampai dengan sebab itu menjadi perpecahan.
Jadi tuan-tuan, kalau malas nak buat, tak payah buat. Kalau nak buat, hantar beratus-ratus pun tak pun. Satu kata kita terbatas. Terawih tak boleh mesti 8 mesti 20 tak. Ratusan boleh buat. Sehingga kita malas je. Kalau di Tarikh Hadramaut tu, ratus. Lepas habis surau ni, masjid sana pula. Lepas tu dia, di sana dia ada jadual masjid buat tarawih. Macam kita serentak semua kan. Dia tak, pukul sekian sini, pukul sekian sini. Jadi kalau habis sini, di sini pula. Lepas habis sini, di sini pula. Lepas habis sini, di sini pula. Ratus kita satu malam. Kita je. Jadi, janganlah sampai pada benda-benda perkara seperti itu untuk kita nak jadikan ini satu sebab pecahan sebagai ini. Sebenarnya apa yang kita inginkan adalah penyatuan dan hak kesamaan dan bersama lain. Aku kau lihat